solat ya. Jadi lepas kita dah bincang tajuk taharah. Jadi sebelum kita pergi pada solat ni, nak buat ulang kaji sikit lah. Siapa boleh jawab ya? Apakah jenis taharah yang kita bincangkan pada minggu lepas? Berapa jenis? Siapa nak jawab? 2, Doktor. 2 Okey, Fikri bagus. Pertama apa? Taharah daripada apa? Apa orang lain lah? Orang lain lah. Hadas. Hadas. Yang kedua? Najis. Okay, betul. Untuk bersih daripada hadas, ada beberapa jenis taharah ni pula. Dua. Apa tu? Wuduk dengan mandi. Ya, betul. Dengan mandi. Okay, untuk pembersihan daripada najis, ada berapa jenis pula taharahnya? 2 juga, Doktor. 2 juga. Apa tu? Basuh istinja. Ya. Basuh dan juga istinja. Okay. Okay, alhamdulillah lulus semua. Ini taharah tu, tajuk ini adalah solat. Okay, siapa boleh terangkan kenapa kita perlu solat? Perintah Allah. Sebab kita hamba Allah. Sebab kita hamba. Dah. Okay. Semua jawapan itu betul. Apa kepentingan solat dalam kehidupan? Apa kepentingan? Apa peranan dan fungsi? Kan, inna sallallahu munkar. Lagi? Ada apa lain? Solat ni tanda syukur kepada Allah. Solat ni tanda rendah diri. Ya. Lagi? Solat ni memberi hati yang tenang. Tenang Macam mana boleh memberikan hati yang tenang? Dan solat tu menjadikan hati kita tenang. Ini Allah, hati tenang. Kalau bismillah tatma'innul qulub. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, awalu ma yaqda bil 'abdi yawm al-qiyamati as-salah. Amalan pertama yang akan dicek oleh Allah SWT dari kiamat nanti adalah solat. Kenapa dia menjadi amalan yang pertama? Apa bezanya solat dengan ibadah-ibadah yang lain sehingga dia menjadi satu keutamaan yang akan diperiksa oleh Allah. Okey, siapa dia jawab? Solat amalan yang khusus Nabi dapat daripada Allah. Betul maksudnya itu menunjukkan kepentingan dia lah. Kerana perintah solat ni direct Rasulullah SAW ambil daripada Allah SWT sendiri berbanding dengan perintah-perintah yang lain, di mana perintah lain itu diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril AS. Jadi untuk solat Allah SWT menjemput Rasulullah SAW naik ke Arash, ke Sidratil Muntaha. Ini satu tempat yang paling tinggi lah
maksudnya di atas aras ni, untuk menerima perintah solat. Itu menunjukkan kepentingan solat. Sebab kalau macam puasa, zakat, semua tu diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Soalannya ialah, kenapa sebegitu pentingnya solat berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain? Solat itu tiang Bahkan dalam agama. apa maksud tiang? Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, maksudnya perjanjian antara kita dan mereka yang membezakan antara orang kita dengan mereka itu dengan orang bukan Islam lah, as-salah, solat. Faman tarakaha faqad kafar. Salah kata, barang siapa yang meninggalkan solat maka dia telah kufur. Kufur di sini ulama bahaskan, ada yang berpegang kepada zahir. Macam mazhab Hambali mengatakan kufur di sini kufur hakiki. Sebenarnya orang yang tinggal solat dengan sengaja, maka dia akan jadi kufur terus. Sebagaimana orang yang murtad lah. Tapi jumhur ulama mengatakan kufur di sini adalah berlawanan dengan syukur. Berlawanan dengan syukur. Sebab syukur tu lawannya kufur. Jadi dia tidak bersyukur pada Allah SWT. Dia menjadi satu dosa yang besar, cuma taklah sampai ke tahap dia keluar daripada Islam. Maksudnya ada khilaf ulama di situlah dalam menentukan hukum orang yang meninggalkan solat. Jadi apa kelebihan yang kita dapat lihat dalam solat ini sehingga Allah SWT meletakkan dia sebagai satu pemisah antara iman dan kufur. Ada yang boleh nak jawab tak? Apa specialnya solat? Bukan dia menjadi satu amalan yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW kata kalau settle solat nanti hari kiamat nanti, maka akan settle semua amalan yang lain. Tapi kalau solat tu tak settle, maka akan sangkut semua amalan yang lain. Ustaz, sebab solat ni kita buat hari-hari dan dia disiplinkan kita lah. Macam tu. Okay. Bagus. Ada apa lain? Ada tambahan jawapan? Tambahan lagi doktor, solat ni dia dapat mencegah diri kita pada melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Okey, lagi? Saya ada jawapan Ustaz. Ya, silakan. Siapa ada nak tambah? Solat ni ada merangkumi semua rukun Islam. Okey. Dalam solat ada syahadah. Okey. Yang ketiga, puasa. Dalam solat kita tak boleh makan dan minum. Lepas tu dalam solat juga kita ada berkenaan dengan ibadah, iaitu kita menghadap ke kiblat, tak boleh menghadap tempat lain. Yang zakat tu saya lupa Ustaz. Okey, maksudnya dia merangkumi keseluruhan rukun Islam. Rukun Islam tu, ya. Okey, jawapan yang baik. Jawapan yang bagus. Okey, ada lagi siapa nak tambah? Saya nak tambah boleh? Boleh. Sebab solat ni dia
Sekejap. Sebab solat ni semua orang kena buat, dia wajib buat. Walaupun dia sakit, walaupun dia terlantar ke, dia boleh solat dengan isyarat mata ataupun isyarat hati. Kalau dia tak larat, dia boleh duduk, macam tu. Ya, betul. Semua betul. Semua jawapan tu adalah betul. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada solat itu sendiri, dia adalah ibadah yang kita panggil ibadah badaniah, ibadah yang merangkumi. Maksudnya dia tak perlu ada satu modal. Satu, kita berwuduk, kemudian kita melakukan solat. Solat itu sendiri yang kita lakukan itu adalah dalam masa beberapa minit. Untuk satu solat. Mungkin 5 minit, 10 minit ni untuk satu solat. Jadi yang membezakan kita antara orang yang bukan Islam dalam aktiviti harian kita, orang Islam bukan Islam pun, kita makan, kita minum, kita rehat, kita bekerja. Tapi yang membezakan kita dengan mereka ialah ibadah solat itu sendiri. Maksudnya dalam satu hari, satu malam, 4 jam yang Allah berikan kepada kita tu, dia peruntukkan untuk kita menyatakan kesyukuran kepada Allah SWT. Kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT. Jadi itu yang membezakan kita dengan orang yang bukan Islam. Sebab itu kalau orang yang tidak solat itu, dia tidak mengingati Allah SWT, maka dia tak ada beza pun antara kehidupan dia, kehidupan seharian dia dengan orang yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam pun bekerja, orang bukan Islam pun mungkin makan, minum, kan, shopping dan sebagainya. Tapi yang membezakan kita sebagai hamba Allah SWT itu dalam setiap hari, setiap 5 waktu itu kita akan mengingati Allah SWT ketika solat. Dan kita mengingati itu dalam bentuk yang sempurna. Maksudnya kita tidak bercakap kecuali zikir-zikir yang dibenarkan dalam solat, kan? Allahu Akbar, baca Fatihah, dan kita tidak bergerak kecuali dengan pergerakan yang dibenarkan. Dan kita mengingat apa yang kita sedang lakukan. Mungkin kita baca Fatihah, kita baca Al-Quran. Jadi di situ kita menyerahkan waktu kita. Dan Allah Ta'ala bagi 24 jam. Tak sampai pun 1 jam, kita pulangkan balik kepada Allah SWT dalam bentuk yang kita nak menunjukkan kepada dia bahawa kita ni hamba Allah SWT. Itu je yang membezakan antara orang bukan Islam dan orang Islam. Orang yang beriman, orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan sebab itulah apabila orang bukan Islam, orang kafir dimasukkan dalam neraka, dia kata lam naku minal musallin. Maksudnya dia kata sebabnya kami tak mendirikan solat. Sebab orang kafir memang dia tak solat pun. Jadi maksudnya sebabnya ialah kerana hidup dia tu dia tidak mengingati Tuhan yang menjadikan dia. Hatta kalau kita sendiri pun, kalau orang bagi kita hadiah, kita bagi hadiah yang mahal kepada kita, kita akan berterima kasih kepada dia setiap kali kita berjumpa dengan dia. Jadi apakah hadiah yang lebih besar, lebih mahal daripada kehidupan yang Allah berikan kita menjadi seorang manusia. Sebab manusia ini dia dimuliakan oleh Allah SWT, berbeza dengan binatang. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang berada dalam alam ini Allah Ta'ala jadikan untuk manusia sebenarnya. Tak kira lah matahari, bulan itu, tanaman ke, tumbuhan ke. Jadi manusia ni adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT. Dia Allah Ta'ala cuma minta apa? Bukan nak suruh kita berdiri satu hari, tak tidur satu hari, tak. Tetapi dalam beberapa minit-minit itu, pada setiap hari, bagaimana kita hidup, kita sentiasa menyatakan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Itu sebenarnya kita panggil intipati daripada solat itu semua. Sebab tu dia macam ringan, tapi dia jadi berat. Sebab apa berat? Sebab
syaitan itu akan sentiasa menyusahkan kita lah. Masa tu rasa mengantuk lah, rasa letih sebab dia nak menggagalkan kita dalam usaha untuk kita menunjukkan bahawa kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala, sebab solat ni dia cuma kita kena fokus. Itu maksudnya macam ada puasa tu, kita kena fokus. Tak boleh bergerak, tak boleh makan, tak boleh bersembang, tak boleh tidur dan ketika kita melaksanakan solat. Itu yang jadi berat. Sebab apa? Sebab kita ni kita suka melakukan aktiviti yang kita suka lah kan. Tapi bila kita nak melakukan solat, kita kena meninggalkan aktiviti kita. Tak kira lah kita penat ke, nak tidur ke, nak makan ke, nak shopping ke, nak rehat ke. Itu sebenarnya yang menjadi berat itu adalah kerana diri kita ni hanya suka melakukan aktiviti yang menyenangkan. Bila dia rasa benda tu tak ada faedah untuk diri dia, maka dia tak nak buat. Itu yang dipanggil an-nafs tu. An-nafs tu ialah diri kita itu sendiri. Betul ada syaitan tapi yang melaksanakan itu adalah diri kita. Dan diri kita itu dia nak kita buat untuk dia je. Tapi bila kita lawan itu, lawan diri kita, sebab tu Allah Ta'ala bagi kita panggil Allah Ta'ala bagi pahala tu. Sebab apa? Kita meninggalkan keinginan diri kita kepada perintah Allah SWT. Dalam beberapa minit je. Bukan maksudnya sampai masa berjam-jam. Kecuali orang yang menambah amalan-amalan sunat dia. Itu makin tinggi lagi lah. Makin banyak lagi pahala yang dia boleh. Tetapi asasnya ialah 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagai menunjukkan bahawa kita ni adalah hamba Allah. Itu je sebenarnya. Tapi sedikit tetapi nilainya adalah sangat tinggi. Okey, soalannya ialah antara manusia dengan malaikat, siapa yang paling banyak amalan? Tentulah para malaikat kan. Tapi kenapa malaikat walaupun dia banyak ibadah, dia tak masuk syurga? Kenapa malaikat tak masuk syurga? Kenapa manusia yang masuk syurga? Sebab manusia ni diberikan nafsu. Ya. Lagi? Sebab manusia dia boleh bertambah amalan dia. Malaikat Kalau marah. malaikat dia macam selalu macam istiqamah lah. Kalau manusia ni kalau dia beramal lebih, dia boleh jadi orang kata lagi mulia macam tu lah. Betul lah. Yang anak ini kenapa maksudnya? Sebab ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ada malaikat yang sejak dia dijadikan oleh Allah SWT, dia sentiasa bersujud. Bersujud dia sehinggalah datang kiamat. Sehinggalah kiamat itu berlaku. Barulah dia bangkit daripada sujud dia. Maksudnya dan malaikat ni kita tahu dia tak mati. Tak mati kecuali dekat kiamat nantilah. Bila hari kiamat tu barulah mereka ni akan dimatikan oleh Allah SWT. Tapi sejak dia dijadikan oleh Allah SWT, dia sentiasa beribadah. Kalau berbanding dengan manusia ni, ibadah manusia ni sikit je. Itu paling-paling panjang pun berapa umur tu? Kan? 60 tahun, 70 tahun adalah dalam pasal tahun. Tapi nak berbanding dengan itu pun bukannya 1 tahun tu 24 jam dia beribadah. Ada masa dia tidur, ada masa dia rehat, ada masa dia bekerja. Tapi soalannya kenapa manusia tu ibadahnya sedikit berbanding dengan malaikat? Malaikat tu lebih banyak.
Tapi malaikat tak masuk syurga. Bahkan dalam riwayat. Okay. Sebab malaikat beribadat, Allah tak suruh pun. Tapi manusia ni beribadat memang perintah Allah. Kalau tak suruh ya? Tak suruh Sebab manusia diberikan ujian dari Allah tapi malaikat tak ada ujian dari Allah. Ujian apa tu? Ujian yang Allah berikan di dunia. Macam malaikat memang Allah cipta untuk bekerja untuk Allah, tapi manusia ni Allah beri ujian, beri nafsu, beri apa yang malaikat tak ada. Yang banyak ujian. Ya. Kenapa manusia diuji? Kenapa malaikat tak diuji? Kenapa Allah Ta'ala tak menguji malaikat tapi menguji manusia? Kenapa manusia ni banyak ujian dia daripada dia lahir sampai dia meninggal dunia? Siapa boleh nak try jawab? Manusia diuji untuk melihat siapakah yang terbaik amalannya. Okey. Kenapa malaikat tak diuji? Beribadat. Begini. Ulang balik. Macam putus je. Dah tak dengar. Siapa yang jawab tadi? Maybe sebab iman malaikat tak menaik, tak menurun. Malaikat apa? Ulang balik. Ana punya internet ni salah. Mungkin sebab iman malaikat dia tak menaik dan tak menurun. Iman malaikat tak naik dan tak menurun. Okey. Semua jawapan tu adalah betul. Pertamanya malaikat ni dia tak ada nafsu. Apa maksud tak ada nafsu? Maksudnya malaikat ni kejadian dia Allah SWT jadikan dia. Dia tidak ada rasa letih, tak ada rasa penat, tak ada rasa nak makan, tak ada rasa nak tidur. Dan dia macam tu lah. Dia aktif sejak dia dijadikan oleh Allah SWT sampailah hari kiamat. Maksudnya walaupun dia sujud beribu-ribu tahun, tapi dia tak pernah rasa penat pun. Berbeza dengan manusia. Kadang kita rasa penat lah, kita rasa boring lah, kita rasa apa ni. Macam-macam perasaan ada. Berbeza dengan para malaikat. Jadi ibadah malaikat tu dia tak rasa penat. Bahkan dia tu dijadikan oleh Allah SWT. Ibadah itu macam asul khilqah dia. Dia punya asal kejadian. Macam kita bernafas. Tapi malaikat dia berzikir kepada Allah SWT. Macam kita bernafas. Ada tak orang rasa penat? Saya penat nak bernafas. Saya nak stop bernafas sejam. Tak ada kan? Kita takkan rasa penat dengan kita bernafas. Jadi malaikat tu beribadah, dia tak rasa penat. Itu satu. Yang kedua ialah malaikat ni dia nampak dah surga, neraka, arasy, kursi dan sebagainya. Maksudnya kehebatan Allah Ta'ala yang maha hebat tu dia dah nampak. Berbeza dengan manusia. Kita tak nampak pahala dosa kita tak nampak. Surga, neraka kita tak nampak. Sebab itulah adik kalau tengok Israel dia sanggup bunuh orang sebab dia tak nampak dosa tu. Itulah ujian kita. Maksudnya kita beribadah dengan iman, kepercayaan sahaja. Kita dengar Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, kita beriman walaupun kita tak nampak dosa dan pahala. Dan manusia ni diuji oleh Allah SWT kerana manusia ni dia ada kelebihan yang tak ada pada makhluk yang lain. Pada malaikat pun sendiri. Jadi dapat kita saksikan dalam kejadian manusia bila Allah Ta'ala kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Kalau kita tengok makhluk Allah Ta'ala ni bentuk tumbuh-tumbuhan, batu-batu, logam, gas-gas, angin, haiwan, makhluk yang paling berakal ni Allah Ta'ala jadikan sebelum jadikan manusia lah malaikat lah. Malaikat yang ada akal. Kemudian Allah Ta'ala jadikan jin. Jin pun ada akal. Tapi jin ni dia tidak ada fizikal. Tak ada fizikal macam manusia. Sebab kejadian malaikat daripada cahaya dan jin daripada api. Jadi api ni dia tidak ada, kalau kita tengok api dia tak ada, dia adalah fizikal tapi dia terlalu ringan. Kita tak boleh nak pegang api tu. Kita terbakar lah. Maksudnya kita nak tangkap api dia mesti ada medium dia, pembakaran. Tapi manusia ni Allah Ta'ala jadikan akhir last kejadian makhluk yang paling akhir dan paling sempurna. Kita ada fizikal dan kita ada akal. Jadi makhluk yang berakal yang sempurna ni malaikat, jin dan manusia. Sebab itulah apabila Allah SWT nak jadikan manusia, Ta'ala beritahu malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sedangkan kalau kita tengok boleh je Allah Ta'ala jadikan manusia tu, kata kat malaikat, okey, ini makhluk yang aku dah jadikan. Tapi sebelum Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala beritahu dulu kepada malaikat. Sebab tak? Kerana menghormati malaikat itu sebagai makhluk yang ada akal. Kenapa Allah Ta'ala tak beritahu kepada binatang ke, kepada tumbuh-tumbuhan ke, kepada bukit bukau ke? Tak. Tapi Allah Ta'ala itu kepada malaikat kan. Bagus tu. Jadi meraihkan bahawa malaikat ini mempunyai akal. Sebab orang yang berakal dia akan bertanya kenapa itu dan kenapa ini. Jadi sebelum malaikat bertanya kenapa, Allah Ta'ala beritahu awal-awal lagi. Tapi tu pun malaikat tanya. Qalu ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima. Malaikat tanya kepada Allah SWT, kenapa kamu nak jadikan makhluk yang yusiru fiha, akan merosakkan bumi ini dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami sentiasa bertasbih dan memuja Engkau ya Allah. Sedangkan maksudnya sebab dia malah makhluk yang berakal. Kalau beritahu binatang pun dia tak ada persoalan itu. Soalannya hanya timbul pada makhluk Allah SWT yang berakal. Jadi malaikat ini dijadikan oleh Allah SWT berakal, tetapi tidak diberi pilihan. Maksudnya berbeza dengan manusia. Malaikat ni dia beriman, dia tak ada pilihan untuk menjadi kufur. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak akan mengingkari sebarang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza manusia dengan malaikat. Oleh kerana manusia ni ada kelebihan dan boleh menjadi khalifah di atas muka bumi ini, boleh belajar. Kalau kita tengok ayat seterusnya itu, mana Allah Ta'ala mencabar para malaikat ini, menunjukkan Allah Ta'ala tunjukkan kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia. Dan sebenarnya kerana manusia itu mempunyai kemampuan untuk belajar. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Adam itu ilmu, nama-nama, kemudian Allah Ta'ala aradahum. Allah Ta'ala buat satu cabaran kepada malaikat, cuba kamu namakan benda ini, in kuntum sadiqin, kalau benar kamu lebih bagus daripada manusia. Jadi apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yes. Mereka tidak menyahut cabaran ini kerana mereka merasa mereka tidak mempunyai ilmu. Sehingga Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk mengajarkan, menunjukkan kehebatan dia. Jadi maksudnya malaikat sendiri melihat manusia itu makhluk yang sangat hebat yang Allah jadikan.
barulah mereka tidak kalau mempertikaikan, tapi makhluk yang berakal dia nak tahu kenapa manusia tu hebat pada kami. Contohnya bila Allah Ta'ala tunjukkan, bila malaikat dah merasakan manusia tu lebih hebat, barulah Allah Ta'ala perintahkan wa idhulnal malaikatu sujudu li Adam. Dan barulah kami perintahkan malaikat tu untuk sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan kepada manusia. Jadi manusia ni ada satu kelebihan di mana akal ni melebihi daripada makhluk Allah SWT yang lain. Dan oleh sebab itu manusia ni diuji. Oleh kerana kita ada kelebihan yang tak ada ke makhluk yang lain, jadi taklah uji manusia untuk menentukan siapa yang layak masuk syurga. Sebab syurga ni, kenapa kita mendapat syurga? Sebab ibadah kita ada rasa letih, ada rasa boring, ada rasa penat, ada rasa macam-macam perasaan yang ada. Berbeza dengan malaikat. Dan kita tak nampak hasil tu. Maksudnya syurga, neraka berbeza dengan malaikat, dia dah nampak dah. Dia nampak syurga, nampak neraka, dia takkan manusia pun nanti bila pada akhirat, bila dia nampak neraka dan syurga tu, dia takkan jadi kufur dah. Hatta yang kafir tu pun jadi beriman dah dengan Allah SWT. Tapi iman pada masa tu tak ada guna lagi dah. Ulama kata apabila kita dah nampak pahala dan dosa tu tak ada guna lagi dah. Taubat tu tak akan diterima lagi lah. Pada masa kita tak nampak ni, masa ni amalan kita tu ada pahala dan dosa. Betul malaikat tu tak ada pahala pada amalan dia walaupun banyak mesti. Sebab dia dah nampak syurga, neraka semua, dengan arasnya semua kehebatan Allah Ta'ala yang sebenar tu dia dah nampak. Berbeza dengan manusia. Kita hanya ada iman. Itu yang membedakan orang Islam dan orang kafir. Kita ada kepercayaan yang kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan oleh para anbiya lah, para man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan itu dengan keimanan. Kerana iman je. Kita tak nampak pun pahala tu. Syurga neraka pun tak nampak. Sebab tu kita mendapat syurga tu. Berbeza dengan malaikat. Tapi Allah Ta'ala taklah nak masukkan, bukan dijadikan manusia. Kadang orang yang atheist ni kata kalau Tuhan tu bagus, kenapa tak tu masukkan kami dalam syurga? Tak boleh lah macam tu. Sebab apa? Sebab nanti malaikat ketika mana Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah pun, malaikat dah bertanya, kami ni lebih bagus, kenapa kami tak jadi khalifah? Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kelebihan manusia. Cuba kalau Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, aku nak menjadikan dalam syurga itu penghuninya. Tentu malaikat tanya, syurga takkah kami ni lebih banyak lagi ibadahnya daripada manusia? Sebab itulah manusia itu diuji. Supaya nanti bila dia nak masuk syurga, tak ada lagi makhluk lain yang boleh uji. Sebab apa? Sebab ini makhluk yang aku tahu uji dia. Dengan sakitnya, dengan sihatnya, dengan miskinnya, dengan kayanya, dengan ibadahnya. Aku wajibkan dia buat ibadahnya, dengan penatnya, dengan macam-macam perkara yang ada. Ada masa sedih, ada masa gembira, ada masa cuaca kan, ada musim tenang, ada musim gelora dan sebagainya. Jadi bila manusia ini bila nak masuk syurga, maka tidak ada lagi malaikat yang akan memantah. Itu tujuan dia sebenarnya dari sudut ujian yang ada di dunia ini. Kerana Allah Ta'ala nak menjadikan syurga itu penghuninya, tapi Allah Ta'ala tak boleh nak sebut. Sebab kalau sebut nanti apa soal malaikat ni berakal. Dia tanya kenapa kami tak masuk syurga, kenapa manusia yang boleh masuk syurga kan. Itu antara hikmah ilahiyah, hikmah Allah SWT. Dan kita ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Manusia ni dari sudut khilqah, dari sudut kejadian dia, kita ni bandinglah dengan semua makhluk Allah Ta'ala yang ada, manusia tu bentuknya paling terbaik. Kan? Orang kata cantik macam bunga, cantik macam bulan, sebenarnya manusia tu lebih cantik daripada bulan. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Tapi dengan kelebihan akal, kelebihan kejadian sebegini yang lengkap dan sempurna ini, radadnahu asfala safilin. Allah Ta'ala turunkan kita ke derajat yang paling rendah, iaitulah hayatul dunia. Dunia tu maksudnya sirah mubalarah daripada dunung tu ya, dani yang paling rendah. Hidup dunia ni hidup yang paling basic. Malaikat tu dia hidup keadaan yang paling mudah. Dia boleh terbang, boleh bergerak kelajuan cahaya. Jadi manusia ni Allah Ta'ala turunkan kedudukan kita di dunia ni supaya kita menjalani kesusahan itu, supaya nanti pada hari akhirat bila masuk syurga nanti mereka yang benar-benar beriman. Sebab iman tu boleh dicapai dengan akal. Sebab manusia yang berakal, hatta chat GPT tu, artificial intelligence tu, dia boleh analisis bahawa Tuhan tu ada. Maksudnya akal manusia yang ditiru komputer yang ni pun akan jumpa juga kepada Tuhan tu sebenarnya. Sebab tak logik ni, tak logik. Macam mana kita tengok satu bangunan KLCC. Kata KLCC ni jadi dengan sendiri. Tak logik. Sama dengan alam yang begini hebat ni, kita nak kata alam ni terjadi dengan sendiri. Punya hikmah dia. Jadi itu perbincangan sebenarnya mukadimah yang penting untuk kita memahami kenapa ibadat ini diwajibkan oleh Allah SWT kepada manusia. Dia bermula dengan solat ni lah. Taharah tu, dia punya mukadimah, syarat kepada solat tu mesti ada taharah kan. Okay, kita tengok pada slide tu. Solat itu kata Arab yang bermaksud doa. Tetapi dalam istilah fuqaha, bila disebut solat itu boleh jadi macam selawat. Selawat kepada Rasulullah SAW. Doa lah sebenarnya. Selawat itu doa. Allahumma salli ala Muhammad. Solat juga pasti. Tapi dalam istilah fuqaha, bila disebut solat itu ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang maksudnya solat tu. Dalam perbahasan kita lah pada hari ini. Hikmah dia anda dah sebut dah tadi. Dari sudut sejarahnya, sebenarnya solat ni tak ada pada umat-umat yang terdahulu. Sebab itulah apabila Nabi Musa AS dalam cerita Isra dan Mi'raj itu, bila Musa AS kembali daripada naik daripada Arash itu menimba solat 50 kali itu, maka Nabi Musa menasihati supaya Rasulullah SAW ini meminta kurang diskaun solat. Kenapa? Sebab dia kata aku dah cuba dekat kaum Bani Israel dengan jumlah yang lebih sedikit, tapi mereka tak mampu pun nak menunaikan solat. Sehinggalah daripada 50 kurang kepada 5. Pun begitu Nabi Musa AS menasihati supaya Rasulullah SAW kurang daripada 5. Tapi Rasulullah SAW rasa malu dia kepada Tuhan. Dia rasa macam tak patut dah 50 tinggal 5 nak minta kurang lagi. Sehingga kan Allah Ta'ala kata walaupun 5 tetapi dia menyamai 50 kali. Power sebenarnya solat kita ni walaupun dia 5 kali tapi sebenarnya dia menyamai 50 kali solat. Sebab tu kalau kita tinggal solat, satu solat macam kita tinggal dengan sengaja kan, macam kita tinggal 10 kali kan. Okay.
itu menunjukkan bahawa solat tu dah ada pada nabi-nabi ataupun ajaran Rasul yang terdahulu kan. Kemudian sebelum disyariatkan pada Isra' Mi'raj tu 5 waktu solat tu, umat Islam hanya solat 2 rakaat pada sebelah pagi dan 2 rakaat pada sebelah petang atau malam pada awal tu sebelum 5 waktu sehinggalah pada malam Isra' dan Mi'raj, dan sehingga sekarang maka solat yang wajib itu adalah 5 waktu sehari semalam. Bagi orang yang sengaja meninggalkan solat, dia menjadi kalau dia ingkar maka dia jadi kufur dan murtad. Tapi kalau dia malas tak ingkar, maka pemerintah boleh memaksa ini untuk menunaikan solat. Kalau orang yang meninggalkan solat dengan tujuan mempersendakan solat pun dia jadi kufur lah, murtad mempersenda-sendakan solat. Dan solat tapi mempersendakan pun jadi murtad. Ini waktu solat sebagaimana yang kita tahu, kita pun sekarang dah ada jam. Ada masalah dengan waktu solat ni. Cuma ada waktu yang mana diharamkan solat sunat. Itulah ketika matahari tegak sebelum masuk waktu zuhur, dalam 10-15 minit tu ataupun 5 minit sebelum zuhur, kecuali hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat tu tidak ada pengharaman lah ketika tengah hari. Solat asar sehingga terbenam matahari ni bagi orang yang dah menunaikan solat asar sehingga matahari terbenam. Solat subuh sehingga terbit matahari setinggi galah. Dia orang yang dah solat subuh tak boleh lagi solat sunat, dia kena tunggu waktu duha. Siapa yang wajib solat? Orang Islam, balik dan suci. Ni nak cetaklah rumit sangat kan. Kita biasa dengar. Azan adalah mukadimah kepada solat, itulah menyeru, menandakan masuk waktu dan mengajak orang berkumpul untuk menunaikan solat. Biasanya waktu tempat azan ni tempat orang berkumpul lah. Ada masjid, ada bangunan ataupun tak ada masjid, di dalam hutan kita pergi, kita nak menunaikan solat secara jemaah, kita azan. Disyariatkan pada tahun pertama Hijrah, dan syarat sah azan ni Islam memayyiz. Dia tidak syarat orang yang balik. Lelaki tertib pada lafaz azan, betul-betul setelah lafaz azan bunyikan suara dan masuk waktu. Jadi kanak-kanak yang mayyiz boleh azan. Sunat ketika azan menghadap kiblat, suci daripada hadas, suci daripada najis, berdiri, malingkan kepala ke kanan ketika melafazkan hayya 'alas salah, tengok kiri ketika melafazkan hayya 'alas falah. Misahkan lafaz azan, maksudnya kita berhentilah pada setiap lafaz itu dan mengucapkan kalimah syahadah secara perlahan sebelum kita nak lawang dia secara kuat. Itu dipanggil tarjih dalam istilah fiqh. Melafazkan as-salatu khairun minan naum 2 kali pada azan subuh, jadi suara yang baik, muazzin seorang yang berakhlak, adil. Subuh itu dilaungkan 2 kali untuk azan subuh. Pertama sebelum masuk waktu subuh dan kedua ketika masuk waktu subuh. Hikmahnya ulama kata untuk menyedarkan orang untuk bangkit untuk panggil sahur kalau dia nak berpuasa ataupun melakukan tahajud. Di setengah negeri di Malaysia ini telah pun di setengah negeri di Malaysia ni dia telah pun melakukan sorry dengan gangguan. Hikmahnya ialah untuk membolehkan orang solat bangkit untuk sahur ataupun melakukan solat tahajud. Mendengar azan dan menjawab, dan juga berdoa setelah azan, iqamah. Ini lebih kurang untuk kita dan sebelum menunaikan solat, iqamah. Cuma ini kita taklah laung secara macam kuat macam azan tu
Dia cepat-cepat dia tak ada macam rentak yang panjang azan tu ucapkan secara cepat dan diulangi untuk setiap solat fardu. Contohnya kalau kita nak jamak ke ataupun qada ke dia untuk setiap solat fardu tu kita ulangkan iqamah semua solat sunat azan maupun sunat iqamah dilafazkan oleh orang yang mungkin tidak musafir dan menjawab iqamah dengan lafaz aqamah Allahu ba'dama. Syarat sah solat ni suci badan daripada najis dan hadas, 4 pakaian daripada najis, masuk waktu solat, kalau sengaja ataupun tak sengaja solat di bawah tu tak sah solat, menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Kiblat kalau kita nampak Kaabah maka secara yakin lah, tapi kalau kita tak nampak Kaabah dengan jangkaan kuat lah, jangkaan kuat, kita tengok GPS dan sebagainya, matahari ni. Ini rukun solat, niat, iaitulah kita zahirkan niat ketika takbiratul ihram dan mengingati jenis-jenis solat. Solat sunat ke, solat fardu ke, solat qada ke, solat kunang ke. Kemudian berdiri. Jika perempuan, kalau macam orang yang sakit, tak wajib berdiri, ataupun solat sunat. Solat sunat ni tidak diwajibkan berdiri. Hingga lagi kalau seorang itu mampu untuk solat sunat secara berdiri tapi dia solat secara duduk, maka dia mendapat separuh daripada pahala orang yang solat secara berdiri. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW apabila bermusafir dia akan solat secara duduk di atas kenderaan dia, sama ada unta ke kuda ke. Tapi bila masuk solat fardu, Rasulullah SAW dan para sahabat akan berhenti, akan menunaikan solat secara berjemaah, secara berdiri lah di atas tanah. Istilahnya takbiratul ihram mesti berdiri, kecuali tadilah kalau solat sunat ke ataupun tak mampu menghadap kiblat dan juga menggunakan bahasa Arab, didengar oleh diri sendiri dan berniat. Dalam mazhab Syafi'i ini setiap lafaz bacaan dalam solat tu mesti kita dengar suara kita. Tapi yang terlalu kuat nanti boleh mengganggu pula orang sebelah kan. Cukup kita je dengar. Dia membaca Fatihah untuk dalam bahasa Arab menggunakan tajwid, keadaan berdiri dan didenari oleh diri sendiri. Rukuk, meletakkan tapak tangan di atas lutut, diniatkan untuk rukuk bukan untuk tujuan lain. Maksudnya bukan kerana ada barang kita jatuh nanti kita pun kata tunduk bukan sebab itulah. Supaya dia tidak menjadi, dia tak terpuan niat lah. Bukanlah kena lafaz, tapi kadang kita seorang tu berniat, sebenarnya duit RM10 jatuh, dia pun rukuk untuk mengambil duit. Dia tak sah lah sebab dia niat lain ni. Tamak ninah sekadar sekali hasil. Itu menurut mazhab Syafi'i, tamak ninah tu adalah syarat bagi iktidal pun sama. Niat iktidal bukan untuk tujuan lain, bukan sakit pinggang ke sakit belakang, maka dia buat iktidal. Mesti niat untuk ibadah tu lagi. Tak berubahlah niat dia. Tamak ninah dan juga ini iktidal yang sebenarnya ada khilaf antara ulama, dia menjadi satu rukun ataupun dia bukan rukun. Sebab dia terlalu sekejap, dia tak boleh lama. Sehingga kan ulama tu kalau melebihi bacaan Fatihah kita, iktidal ini, maka dia menjadi membatalkan solat. Membatalkan solat. Dia tak boleh lama lah. Jadi dia panggil, kalau bagi yang kata rukun tu, dia rukun yang pendek lah. Yang pendek. Keduanya ialah sujud 2 kali dengan muka dahi, sujud pada 7 anggota badan. Dan bahagian bawah badan menjadi lebih tinggi. Jadi kita tak boleh macam kita susun bantal ke sujud atas kursi sehingga flat antara pinggang dengan kepala. Dia mesti pinggang itu lebih tinggi daripada kepala. Dan tidak sujud di atas baju yang dia pakai. Sebab sujud ni syaratnya atas lantai.
Jadi lantai ni bukan pakaian kita. Kan? So makninah sekadar paling kurang sekali tasbih kadar dia duduk antara dua sujud. Kita niatkan macam tadi untuk kadar tidak terlalu lama. Ini pun sebenarnya ada khilaf ulama sama ada dia menjadi rukun ataupun tidak. Sebab itulah dia tak boleh terlalu panjang sehingga melebihi bacaan tasyahud. Kalau lebih dia boleh membatalkan solat. Untuk maknanya sekadar sekali tasbih, duduk di akhir solat, jadi rukun untuk tasyahud akhir dan salam. Tasyahud akhir itu sendiri sama dengan bacaan-bacaan lain, kita dengar untuk turut dalam bacaan, tak boleh kita selang-seli dengan zikir-zikir yang lain. Diucapkan dalam bahasa Arab dan tajwid dan tertib dalam bacaan. Selawat kat Rasulullah SAW sama kita dengar. Kemudian tidak boleh menggunakan lafaz Ahmad sebab ni kita tahu kifiyah. Dia ajar oleh Rasulullah SAW menggunakan Muhammad ni, bukan Ahmad. Diucapkan dalam bahasa Arab dan tertib dalam bacaan. Kemudian salam yang pertama, kita tengok ke sebelah kanan. Tertib antara rukun. Katalah kita sengaja tidak tertib, maka dia membatalkan solat. Contohnya kita sujud dulu, yang baru kita bangun untuk rukuk. Kalau sengaja, maka batal solat. Tapi kalau tak sengaja, kita terlupa. Macam mana terpening saya hari tu, demam benda, kita sujud, baru kita ingat, oh tadi tak rukuk. Maka rakaat tu menjadi batal. Perlu ditambah satu lagi rakaat lain untuk menggantikan tadilah. Sebab kita dah tak ikut tertib ni. Dan kita kena sujud sahwi lah. Pas sujud sahwi di akhir. Kalau tak sengaja, kalau sengaja batal. Okey, sunat sebelum solat azan iqamah tadi meletakkan sutra sekurang-kurangnya garisan. Sutra ni macam penghalang lah. Untuk orang itu antara dia dengan orang yang nak lalu lintas. Sebab kalau dia lintas betul-betul depan kita, kadang mengganggu konsentrasi dan khusyuk. Sebab tu kita letakkan sutra tu, kita tanda bahawa ni tempat kita nak sujud supaya orang tak lalu di kawasan. Okay, sunat solat ni bagi kepada dua. So dia panggil ab'ad. Satu lagi hayat ni. Ab'ad ni adalah jika ditinggalkan ia perlu diganti dengan sujud sahwi. Hayat ni jika ditinggalkan biar sajalah. Kita kuranglah pahala kita maksudnya. Sunat ab'ad ni tasyahud awal, selawat kepada Rasulullah SAW dalam tasyahud awal duduk tasyahud awal jika punya kemampuan kunut dan juga selawat ke atas Rasulullah SAW setelah tasyahud akhir kan. Okay. Sunat hayat mengangkat tangan, yang ni banyak sunat hayat ni banyak tangan kita takbiratul ihram, rukuk, bangun daripada rukuk dengan kedua tangan menghadap kiblat. Jadi kita angkat takbir tu lah. Kedua tapak tangan menghadap ke kiblat dan tangan kita berada bersetentangan dengan telinga. Itu itu yang sunat lah. Sama ada takbiratul ihram ke, itu kedudukan tangan dia. Tapak tangan menghadap kiblat. Dia meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di belakang tapak tangan dan pergelangan tangan kiri. Kita genggam dan kita letakkan di antara dada dan pusat. Menurut mazhab Syafi'i di antara dada dan pusat, nak letak tinggi ke bawah itu pulang. Melihat ke tempat sujud kecuali ketika bertasyahud dengan melihat ke arah jari telunjuk yang diangkat. Sekejap sorry.
Okey, kita teruskan. So jadi melihat ke tempat sujud kecuali bertasyahud, kita melihat kepada arah jari tunjuk. Seterusnya ialah membaca doa iftitah kecuali solat jenazah ataupun tak ada masa. Kalau kita masbuk, kita tak perlu lagi untuk baca doa iftitah, kita terus dia baca Fatihah. Isti'azah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah. Menguatkan suara bagi imam ataupun solat secara bersendirian. Bagi orang yang ketika solat subuh, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak, Jumaat, solat hari raya, solat tahajud, istisqa, tarawih dan witir. Sebenarnya ialah menyebut amin setelah baca Fatihah, baca ayat Quran, setelah baca Fatihah pada 2 rakaat pertama, sama ada dia solat menjadi imam ataupun sendirian, ataupun bagi makmum yang solat sirriyah, maksudnya solat zuhur, dia boleh baca lepas baca Fatihah tu, dan 2 rakaat pertama dia boleh baca apa-apa Quran sebab dengar bacaan imam tu kan, ataupun jauh daripada imam sehingga tak mendengar suara imam tu sendiri. Jadi kita dengar orang menyampaikan suara imam, Allahu Akbar, bila tapi suara imam tu kita tak dengar, maka kita boleh membaca ayat Quran, menambah bacaan Quran setelah membaca Fatihah, dan bertakbir ketika berpindah rukuk kecuali bangun daripada rukuk, kita sebut sami Allahu liman hamidah, dan baca tasbih ketika rukuk dan sujud sekurang-kurangnya 3 kali, lebih lagi bagus. Letakkan kedua tangan di atas perut ketika tasyahud dan jari tangan memai lutut dan tangan kanan digenggam, kecuali jari telunjuk kita angkat dia ketika illallah, dan dia akan terangkat sehinggalah akhir solat ataupun akhir tasyahud. Duduk tawarruk dan duduk iftirash. Tawarruk ni kita duduk tasyahud akhir, iftirash ni kita duduk selain daripada tasyahud akhir. Bezanya ialah iftirash ni kita duduk atas kaki, dan kalau tawarruk kita duduk di atas lantai. Okay, baca selawat Ibrahimiyah dan doa setelah tasyahud akhir di salam kedua, ketika akhir solat, dan khusyuk. Khusyuk ni ulama kata dia tak jadi rukun, tapi kalau tak ada khusyuk langsung dia batal solat. Maksudnya dia tak sedar, dia ikut je imam takbir sampai salam tapi dia tak tahu pun apa benda yang berlaku, dia ikut je, dia akan membatalkan solat. Khusyuk tu dia kena ada juga dalam solat, tapi taklah daripada mula sampai tiba-tiba dia khayal ke pada masa sebahagian itu tidak membatalkan solat, tapi kalau tak ada langsung dia boleh jadi batal. Setelah solat, beristighfar, berzikir, berdoa, beralih daripada tempat solat fardu untuk menunaikan solat sunat. Sebab nanti tempat kita sujud itu akan menjadi saksi kita pada hari akhirat, maka sunat kita berpindah-pindah, memberi laluan bagi wanita untuk pulang terlebih dahulu sekiranya di masjid ataupun di surau, kalau tempat itu sempit lah. Okay, makruh solat ialah meninggalkan semua sunat solat itu adalah makruh. Tak kira lah apa-apa pun solat sunat, perkara sunat jadi makruh. Mana persekitaran tanpa keperluan. Tapi ni kalau kita tak berpaling dada lah. Tapi kalau kita tengok sebelah kiri kanan tu sehingga dada kita lari daripada kiblat, maka dia membatalkan solat. Tapi kalau sekadar kepala je pusing, jadi makruh kalau tak ada keperluan. Jadi kalau ada keperluan, contohnya ada bahaya, kita nampak macam ada bahaya berlaku, mungkin tanah runtuh, dinding nak runtuh, terjerak, untuk memastikan kita tidak berada dalam bahaya itu, dia taklah jadi makruh. Tapi kalau tanpa sebab keperluan, mandang ke atas atau ke langit, solat dalam keadaan lapar dan berhadapan kanan, tak ada galakkan. Ketika menaik air besar, air kecil, terlalu mengantuk sehingga tak boleh memahami apa yang dia baca. Solat di tempat yang tidak sewajarnya, macam bilik air, walaupun bilik air itu bersih, besar, tak sewajarnya. Di jalan-jalan, tengah pasar, tengah pasar raya, kuburan, dalam gereja, dalam rumah ibadat agama lain, di tempat sampah, kita alihkan sampah tu, kita solat, bukan sejadah kat situ,
di rumah sampah ke, tak kira lah, padang sampah ke, ataupun di dalam kandang binatang. Walaupun tempat tu bersih, kita solat tu, tapi sebenarnya tak digalakkan sebab tak sewajarnya macam tempat tak sewajarnya jadi tempat solat. Okay, perbezaan antara solat lelaki dan wanita. Wanita perlu merapatkan anggota badan ketika sujud, berbeza dengan lelaki, merendahkan suara ketika ada lelaki yang ajnabi, menepuk belakang tangan untuk menegur kesalahan imam bagi wanita dan bertasbih bagi lelaki. Sunat dan iqamah ni bagi lelaki, tapi bagi wanita hanya iqamah sahaja. Ia perkara yang membatalkan solat. Bercakap dengan sengaja, batal solat. Tapi kalau tak sengaja, dimaafkan jika sedikit. Sedikit ni orang kata kurang 2 perkataan, dan 2 tu pun tidak difahami. Kalau difahami walaupun 1 perkataan pun jadi batal. Contohnya orang ketua rumah kita, dia kata tunggu 1 perkataan boleh difahami. Kalau sengaja batal, tapi tak sengaja, contohnya kuat sangat macam kita meletak pun jadi batal. Sebab dia macam kita berkomunikasi dengan orang, tak boleh. Dia bergerak dengan banyak 3 pergerakan secara dua boleh. Itu maafkan. Contohnya macam orang kata aurat nak terbuka, kain nak tercabut ke, baju nak tertanggal ke, maka kita boleh kain kita gulung dia walaupun dia lebih 3 pergerakan, sebab itu maslahatan solat. Itu memang pergerakan untuk kemaslahatan solat. Yang tu boleh lebih daripada 3. Tapi kalau tak ada sebab, kejap ke belakang, kejap ke depan, kejap ke kiri, ke kanan, boleh membatalkan solat. Okay. Jika badan dan pakaian terkena najis tidak dibuang dengan segera. Kalau buang dengan segera itu tak membatalkan solat. Contohnya kita nampak macam ada tahi burung jatuh atas kita punya macam selendang ke, kepiah ke, kita pun cabut kepiah tu. Itu tidak membatalkan solat. Samalah aurat. Kalau buka dengan sengaja batal. Tapi kalau terbuka tidak sengaja, contohnya ada budak main kat sebelah, tarik kain kita terbuka sikit, jadi kita hendaklah segera tutup dia. Tapi kalau kita biarkan, batal solat. Itu antara sengaja dan tak sengaja, dan kita tak boleh biarkan. Kalau contohnya angin tiup kuat sangat, ribut datang, terbuka kita punya aurat, kita tutup dengan segera, maka tidak membatalkan solat. Sebab benda tu di luar kawalan kita kan. Okay, makan minum, berhadas sebelum pertama, misalkan ketawa jadikan tangan kita solat, betulkan niat, belakangkan kiblat, kecuali sepatut. Kalau kita sengaja belakang kiblat tak boleh, tapi contohnya kita naik kapal terbang, itu tak boleh nak menghadap kiblat. Kita kena duduk solat di atas. Ataupun kita tak tahu kiblatnya di mana. Ada ruang yang boleh kita solat tapi bukan menghadap kiblat. Jadi itu kalau tak sengaja, sah jika kita betulkan kebukaan yang segera. Contohnya kita tengah menghadap kiblat, tiba-tiba ada budak main langgar kita. Dan kita berpaling, hendaklah kita segera betulkan kebukaan, dan baru solat kita tak batal. Tapi kalau kita biar je, orang langgar itu berpusing kiri kanan, kita biar dengan sengaja, maka solat kita menjadi batal. Sebenarnya ialah sujud sahwi. Macam tadi ada ab'ad tadi kan. Bagi yang meninggalkan sunat ab'ad tadi, dia terlupa, maka hendaklah dia solat sujud sahwi. Ataupun syak pada bilangan rakaat, kita ambil yang paling yakin. Kalau syak 3, 4, sebenarnya 3 itu kita yakin, 4 itu kita syak. Kita ambil bilangan yang paling kurang, kemudian lepas itu kita sujud sahwi. Tak sengaja melakukan perkara yang membatalkan solat. Macam cakap tadilah. Cakap, tak sengaja. Terlatah. Ataupun memindahkan pengerjaan solat daripada kedudukan dia. Tanpa sengaja. Bukan baca kunut ketika rukuk. Rukuk baca kunut. Terlupa. Patutnya kena berdiri dulu baca kunut kan. Tapi kalau sengaja batal. Maksudnya kita sengaja menukarkan antara pekerjaan solat. Okay. Tasyahud baca ketika berdiri sengaja. Itu boleh membatalkan solat. Mana boleh main tukar-tukar kan, tertib tu dah jadi satu rukun kan.
Okay, cara sujud sahwi sebelum salam lah. Sujud 2 kali, kemudian kita bagi salam. Tapi kalau sujud sahwi itu terlupa sebelum salam, maka boleh selepas salam. Selepas salam, selagi mana kita tidak melakukan aktiviti lain lah. Kalau dah aktiviti lain, kita dah buat aktiviti lain, selepas daripada tu baru kita teringat. Kita dah makan minum, baru kita teringat, oh tadi lupa nak sujud sahwi, maka masanya dah luput, kita biarkan sajalah. Okay. Sujud tilawah. Yang ni ada 14 tempat dalam Al-Quran. Kita bila kita baca disunatkan untuk kita sujud terus. Tapi kalau di luar solat, syaratnya kita mesti suci daripada hadas, najis dan menghadap kiblat. Kita takbiratul ihram sekali kita sujud. Kita takbir untuk sujud, kemudian kita bagi salam. Kita bagi salam. Itu kalau di luar solat. Kalau di dalam solat terus sujud dan kita bangun untuk menyambung bacaan. Okey. Itunya solat jemaah. Ini nak ingat sama minggu depan. Tapi setakat ni ada apa soalan? Apa soalan? Tanya. Ustaz. Doktor, saya nak tanya. Ya. Kalau perkara yang membatalkan solat, membuka aurat ketika solat kan, apa jawapan doktor untuk yang kain telekung yang untuk travel tu, teksturnya ringan macam plastik tu. Kalau solat macam kan dia senang terbang gitu. Jadi batal tak solat? Buka aurat ke tak? Tak faham. Sebab tak pernah pakai pula tekung. Dan kalau kat dalam tu dia tak menutup aurat pun. Baju lengan pendek. Lepas tu dia pakai kain telekung yang travel tu. Itulah nak tak boleh nak bayangkan tekung travel. Nampak tak lengan dia tu daripada dalam, daripada luar? Nampak? Kain telekung travel tu punya tekstur tu macam ringan macam plastik gitu, jadi senang terbang. Kalau terbuka gitu tu batal tak? Kalau terbuka nampak aurat batal lah. Tapi kalau tak terbuka tak batal lah. Tu macam mana? Tu macam mana maksud dia? Tu yang Ana tak faham tu. Sebab Ana tak perasan pun travel ni macam mana. Dan nanti kalau boleh ada gambar ke, tunjuk lah. Dalam grup. Okay, Ustaz. Okay, siapa lagi nak tanya? Soalan? Doktor. Nak tanya pasal sujud sahwi. Kan kalau kita lupa sujud sahwi sebelum salam kan, lepas tu kita teringat dah lepas salam, tapi time tu macam bagi perempuan dia dah ke aurat, boleh sujud lagi ke? Dia macam solat jugalah. Dia macam solat juga. Dia sebahagian daripada solat tu kan. Jadi dia kena lengkap lah sebagaimana dia menunaikan solat. Tapi kalau dia buat aktiviti lain, contohnya macam dia dah bersembang kan, bersembang 10 minit, 15 minit, jadi dia macam dah terputus dengan solat tu. Dia tak ni lagi lah. Tapi kalau kata dia baru buka telekung dan baru ingat, dia pakai balik, dia sujud, itu tak ada masalah. Maksudnya waktu tu masih lagi hampir dengan solat, baru dia teringat. Tapi kalau dah lama sangat, contohnya contohnya macam dia layan TikTok dulu 5 minit, 10 minit, so itu dah dia macam dah terpisah lah dengan solat. Maka luput lah dia waktu dia. Allah. Okay, ada lagi soalan? Doktor.
Kita nak tanya. Kalau kita solat, contoh macam kita solat Zuhur, lepas tu kita tersalah kiblat. Habis pada solat Zuhur tu, kita baru tahu kiblat yang kita solat tadi salah. Macam mana Ustaz? Sebab apa yang kita salah kiblat tu? Sebab apa macam salah kiblat? Sebab kalau sengaja batal solat. Kan tak sengaja. Tak sengaja. Tak tahu. Kalau ikut mazhab Syafi'i, maksudnya biasanya kalau yang tak cukup syarat ni dia pun ulang balik lah. Tapi ada ulama yang macam meringankan kalau macam kita dah usaha dah pastikan ni di surau satu surau tu rasa ni ikut dia punya kiblat dia kan. Habis-habis solat tu pergi perasan sebenarnya arah lain macam kalau dia dah berusaha untuk menentukan bukan dengan sengaja. Sebab kalau dia tak berusaha tu macam dia sengaja lah, dia tak pasti itu kiblat tapi dia solat juga jadi batal. Tapi kalau macam dia dah berusaha untuk menentukan ini arah kiblat tapi ni juga pada masa tu dia dimaafkan. Allah. Kalau kita solat kita ganti kau boleh. Okay. Allah alam. Okay, ada lagi soalan tadi apa? Tak dengar. Seorang-seorang. Saya tanya balik. Apa yang tanya tu? Saya Haikal. Saya tanya kalau seorang tu dia terperangkap dalam dua dan dia tak tahu waktu solat dan keadaan dia dalam arah kiblat macam mana tu? Putus tak dengar. Tak nak soalan ke, nak seorang ke, soalan lain tu tak dengar. Saya ulang balik orang tu dia terperangkap dalam dua and dia nak solat tapi dia tak tahu arah kiblat waktu solat macam mana tu? Kalau macam tu dimaafkan. So dia boleh tinggalkan tak? Solat. Dia macam gelap kan. Dua tu dia tak tahu lah. Ataupun dalam hutan. Dia dah tak ada punca dah ni. Jadi dia solat je lah pada arah mana dia. Kalau ada cara, tu dia kena gunakanlah cara. Contoh dia bawa kompas ke apa benda. Kalau tak ada cara lain, kompas pun hilang, tak bawa. Tak dirancang pun. Tu sesat dengan hutan. Nak tengok langit pun tak kerti. Jadi masa tu, dia tawakal je lah. InsyaAllah solat dia sah. Allah alam. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Nak tanya kalau macam bagi perempuan kan, sebenarnya waktu solat aurat dagu ni aurat ke tak? Ke ada banyak pendapat? Ulang balik. Line tak apa clear. Kalau bagi perempuan waktu solat, kalau bagi perempuan waktu solat dagu sebenarnya aurat ke tak? Dagu. Sebab saya macam banyak dengar pendapat. Dagu ni daripada muka ke bukan muka? Kan aurat tu kalau muka tu dia perlu dibuka lah. Maksudnya dalam basuhan wudu kena tak dagu. Sebab kalau muka dia wajib dibasuh. Jadi bahagian muka yang wajib muka itu maka itu boleh dibuka lah. Tertemu isu kan cuma ada orang dia nak tutup juga dagu tu terpulang lah kalau dia tutup tu.
Cuma bagi ana wallahu alam ya, melihat muka itu ialah bahagian yang wajib dibasuh ketika kita berwuduk. Jadi pada bahagian itu maka itu tidak dianggap sebagai aurat lah. Wallahu alam. Faham? Doktor. Okey. Doktor nak tanya. Ya. Yang pasal sutra tu kan? Kalau kita bertasjadah tu dikira sutra ke tak? Maksudnya kalau dah bertasjadah perlu tak kita letak benda lain untuk jadikan sebagai penghalang kita solat? Maksudnya kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i itu boleh lah. Sebab maksudnya orang jangan lalu atas sejadah kita tu. Dia lalu di belakang. Dah. Maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i tu sejadah tu dah mencukupi daya? Ya. Dah mencukupi. Betul. Ya. Silakan. Nak tanya, kalau waktu bacaan surah, kalau kita baca sehingga terdengar makmum yang lain, adakah dikira batal? Didengar oleh orang lain? Ya, betul. Itu tak membatalkan, tak batal. Cuma mengganggu lah, mengganggu orang sebelah lah. Itulah. Allah alam. Okey. Baik, terima kasih doktor. Doktor, saya nak tanya satu soalan. Ya. Doktor, tadi ada pasal sujud sahwi kan, kalau selepas memberi salam, kalau dalam tempoh yang pendek masih dibenarkan untuk sujud sahwi jika tidak ada buat perbuatan lain kan? Ya. Okay, saya nak tanya, adakah dia juga terlaksana jika syak pasal solat tu datang selepas kita bagi salam? Dan bolehkah kita bangkit untuk sambung solat ataupun kita kena mulakan solat yang baru? Dan syak tu syak yang kuat ke ataupun syak yang macam mana tu? Ataupun kita was-was? Syak yang kuat. Kalau syak yang kuat sampai ke tahap macam kita yakin bahawa macam lepas tu kita kena ulang balik solat ya. Kan? Tapi sebab dia dalam mazhab, kalau mazhab Maliki, dia lebih ringan sikit. Dia kata syak di luar solat tu tak dikira lagi dah. Pada masa kita menunaikan solat tu kita dah yakin dah semua dah sempurna. Tiba-tiba datang lepas tu syak. Kalau mazhab Maliki memang dia tak ambil kira lagi dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i ni kita lebih banyak ihtiyat sebenarnya. Kalau kita memang yakin betul-betul bahawa solat kita tak lengkap lagi satu rakaat, contohnya, maka kita wajib untuk kita ulang balik. Walaupun dia datang selepas daripada solat tu. Macam tu. Wallahualam. Doktor. Doktor. Ya. Kan macam yang imam tu kan. Ya. Kalau kita tegur, kita kan kena tegur dia. Tapi dia tak tahu apa salah dia. Macam mana kita nak tegur tu? Macam mana nak tegur tu? Macam mana nak bagi tahu imam yang salah kat mana? Dia macam ni. Kalau kita tegur imam, dan imam teruskan juga kesalahan dia, maka kita kena tengok. Kalau sekiranya contohnya dia tinggal perkara sunat. Macam tadi sunat abad tu kan. Dia tinggal kunut ya. Jadi dia terus sujud ini. Jadi pada masa tu kita kena ikut dia sujud. Sebab yang ditinggal tu adalah perkara sunat. Tapi kalau sekiranya imam dia meninggalkan rukun ataupun dia menambah rukun. Contohnya sepatutnya dah 4 rakaat, settle dah, tapi dia bangun untuk rakaat yang kelima. Kita pun tegur dia. Subhanallah ataupun kita tepuk bagi wanita. Tapi dia teruskan juga sebab bagi dia aku ni tak buat apa kesalahan pun. Jadi bagi makmum ni tadi dia tak boleh ikut kesalahan imam. Sebab kalau dia menambah satu rukun dengan sengaja dalam solat dia menyebabkan solat dia batal.
Jadi apa yang perlu dibuat, dia kena mufarakah dengan imam. Bila imam dah tak ikut, bila imam tu dia tahu dah tak betul, maka dia tak boleh jadi makmum lagi dah. Dia mufarakah dan dia bagi salam. Nanti lepas salat tu baru dia tegur. Mungkin imam rasa aku mana ada salahnya. Memang ni dah rakaat yang sepatutnya sebab bagi dia tak salah, tapi bagi kita tu dah salah. Kita tahu benda tu salah. Kita tak boleh ikut imam ni. Imam tambah satu rakaat, kita pun pergi tambah lagi. Dia tak apa, dia lupa. Tapi masalahnya kita ni. Begitu. Kecuali tadilah kalau benda yang sunat. Dia tak apa tu tasyahud awal ataupun dia tidak baca kunut, dia terus sujud. Sebab kita kena ikut rukun tu. Bagi yang sunat tadi dia hanya sujud sehari lepas tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Missing tu mungkin laptop dengan telefon tu dekat ni. Jauh sikit. Okey, apa soalannya? Matikan salah satu. Soalan dia. Ni laptop dengan telefon dekat ni. Jauh sikit. Okey, apa soalannya? Siapa lagi nak tahu? Assalamualaikum doktor. Macam ni, kalau waktu yang haram untuk solat untuk fardu asar, kalau contoh pukul 6.45 tu mendung, hujan, masih boleh solat ke? Macam mana sini? Ulang balik. Kalau macam waktu haram untuk solat, matahari dah terbenam, tapi waktu tu pukul 6.45 waktu hujan, mendung, dah gelap lah kira. Masih boleh solat Tapi ke? tak masuk maghrib lagi kan? Tak masuk maghrib lagi lah. Tak sekarang ni solat apa tu? Kira waktu haram untuk solat. Solat sunat lah ke apa? Tak, solat ni lah, fardu asar. Dia waktu itu adalah untuk solat sunat selepas solat asar. Siapa yang tak solat asar lagi, dia tak haram lah. Bukan untuk solat fardu. Dia haram tu solat sunat. Setelah dia kata menaikkan solat asar. Bagi orang yang dah solat asar, dia tak boleh solat sunat sehingga sebenarnya matahari. Itu maksud dia. Kalau dia tak solat asar, dia wajib lah solat asar, tak kira lah. Dia tersedar tu, dia tidur penat sangat. 5 minit lagi sebelum masuk maghrib ni, dia wajib solat pada masa tu. Ini Allah Alam. Okay, ada lagi soalan? Kalau niat mufarakah tu dapat 27 pahala ke 1 pahala? Kalau dah ikut jemaah, dapatlah pahala jemaah. Tak ada masalah ni. Kan? Okay, masa tu. Okay, lagi? Soalan lagi? Betul ada ya. Assalamualaikum doktor. Okay. Boleh doktor tunjuk balik yang QR tadi tu, sebab tadi saya tak boleh nak scan. Okay, sekejap. Terima kasih doktor. Okay, ada apa lagi soalan? Tak ada ya. Boleh tanya? Ya, sila. Okay. Kalau seorang tu dia datang masjid, dia nampak orang tengah solat jemaah, lepas tu dia ingat dia tengah solat fardu. Lepas tu dia solat, dah habis solat baru tahu yang orang tu sebenarnya solat sunat hajat. Adakah solat fardu yang dia join tu, dia niat fardu tu sah ke tak? Itu tak ada masalah ya. Sekiranya perbuatan dia samalah. Macam kita datang masjid, orang setengah solat tarawih, kita niat solat isyak, tu tak ada masalah ni. Boleh dia benar ke oleh ulama. Ini Allah Alam. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, contohnya kan,
kita nak qada solat fardu, adakah ada waktunya khusus ataupun macam doktor cakap tadi, kalau selepas solat asar nak solat sunat diharamkan sampai Solat qada. untuk solat qada tu dia ada waktu khusus ke ataupun boleh buat bila-bila masa saja? Qada ni dia macam solat fardu juga. Maksudnya dia tak ada waktu haram lah. Untuk solat fardu ni dia tak ada waktu haram. Dia waktu haram tu solat sunat je. Dia bila-bila masa dia nak solat qada tu tak ada masalah. Allah alam. Baik doktor, terima kasih doktor. Assalamualaikum doktor. Nah. Nak tanya, kalau solat hajat dengan taubat tu kan, contoh ada yang waktu haram kah? Contoh lepas subuh kah, lepas solat asar kah? Yang tu yang kita kena tunda lah. Kita kena tunda lah. Dia solat yang boleh tu dia panggil zawatul asbab. Maksudnya yang ada sebab. Itu macam tahiyat masjid bila kita masuk lepas asar ke maghrib ke. Tapi kalau macam solat hajat ini dia bukan sebab macam solat taubat yang ni tak boleh lah pada waktu diharamkan solat sebab ada waktu lain kita boleh buat. Tapi kalau macam tahiyat masjid tu waktu kita masuk masjid lah kita kena buat kan. Yang tu dia benar kalau dalam waktu solat jenazah, waktu ni dia benar kan ketika waktu diharamkan solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau contohnya kita dalam solat, kita banyak kali menguap. Jadi tu kira ke sebagai pergerakan kita? Kita nak tutup mulut tu. Nak tutup mulut dia banyak kali tak apa yang kalau macam tu, cuma jangan menguap ni bukanlah banyak kali tapi dia berselang-seling. Macam kita nak bergerak kan, berpindah antara pipe kan, macam ni ke yang depan kita bergerak dua kita berhenti, gerak dua kita berhenti. Itu tak apa. Menguap ni bukannya menguap tu berterusan kan, dia menguap hijab sekarang selang menguap. Itu insya-Allah tak membatalkan solat Allah alam. Doktor, saya nak tanya. Betul ke yang saya pernah dengar macam kalau seorang ni dia solat zuhur kan, dia solat lewat lah. Lepas tu time dia solat tu dah azan asar. Lepas tu kalau macam dah lepas satu rakaat tu kiranya solat zuhur dia tu sah. Tu betul ke? Dia solat sah je. Cuma adakah dia dianggap macam solat tunai ataupun qada? Tentu jadi ada hadis Rasulullah SAW kata kalau siapa yang dapat satu rakaat daripada waktu tu, maka dia solat tunai lah. Dia dapatlah solat tu. Jadi kalau dia tak sempat satu rakaat dalam waktu itu, tentunya dia bawa angkat takbir ni azan untuk masuk solat yang dulu. Jadi solat tu dia anggap macam solat qada lah. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Sama. Okey, ada lagi soalan? Doktor. Ya. Contoh kalau orang tu dia solat. Doktor dengar ke? Dengar. Kawan-kawan tanya. Lepas dia solat tu dia kan rokok. Lepas tu tiba-tiba hidung dia berdarah. Lepas tu menitik dekat sejadah. Sah ke tak solat dia? Kalau dah darah tu dia kena
adalah najis. Jadi kalau dah keluar kat hidung tu maksudnya najis lah. Dia kena basuh lah. Walaupun tak batal dia punya wuduk dia, tapi darah tu sini adalah najis. Wallahualam. Solat dia batal, tapi wuduk tak batal. Okey. Soalan. Apa lagi nak tanya? Untuk perempuan yang pakai burdah ataupun niqab kan, saya baca lah beberapa. Ada yang kata boleh solat pakai niqab tu mengikut keadaan semasa. Boleh Ustaz terangkan tak macam mana macam tu? Boleh ke tidak sebenarnya? Apa maksud keadaan semasa? Contoh yang saya pernah baca, contoh keadaan dia macam maulid kan. Maulid yang ramai-ramai kan ada lelaki. So dibolehkan untuk diorang pakai waktu solat macam tu. Dia apa isu dia? Maksudnya apa isu? Boleh ke maksudnya? Boleh ke sebenarnya macam tu? Sebab ada yang kata macam tak boleh macam tu. Bolehkah ada yang tertanya-tanya lah. Dia kalau mazhab Syafi'i kan dia kena buka muka tu. Kan? Tapi ada ulama yang melonggarkan. Maksudnya kalau macam boleh menimbulkan suasana yang tidak sihat, maka bolehlah ditutup. Tentu. Jadi seeloknya dia tak tutup lah. Sebab hatta dalam macam ihram sendiri pun dia kena buka tangan dia dengan muka dia. Itu dalam mazhab Syafi'i, bukan dalam solat je, dalam ihram sendiri. Jadi kita ikutlah, kecuali dalam suasana itu boleh menimbulkan keadaan tidak sihat. Macam menimbulkan penyakit ataupun perkara yang lain lah. Wallahualam. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada kita berhenti kat sini. Doktor, Ya. yang untuk poster tu, kalau saya nak semak dengan doktor prefer hard copy ke soft copy? Soft copy je. Soft copy je. Okey, terima kasih doktor, itu je. Okey, ada lagi? Saya nak tanya. Ya. Kalau laporan tu due date dia bila? Due date dia dalam minggu terakhir lah. Dalam 2 minggu terakhir kita punya ni subjek ni. Sebab ada yang dah nak submit dah pun. Kan? Ada yang dah minta link submit dah kan. Memang laju benar tu lah. Okay, anda tak letak lagi link dia. Nanti anda akan letakkan audio link dia. Dan juga tarikh akhir dia. Okay, laporan tu dia nak berapa muka surat? Dia tak ada format muka surat. Sebab ni laporan kerja. Ni bukan laporan kita punya apa tu? Ilmiah tu kan. Ni laporan. Maksudnya melaporkan macam rujukan yang digunakan, proses dan kerja-kerja sumbangan masing-masing, sumbangan ahli dalam membuat poster tu maksud dia. Dia bukan macam buat kerja, dia bukan kerja tu. Jadi dia tak ada muka surat lah. Dia bukan yang pengenalan, dia macam lebih spesifik lah dia punya level poster tu. Kan lah? Tak. So, kalau orang tu dia buat seorang, dia tak boleh. Tak apalah, dia lapor. Dia sendirilah. Ya.
laporkanlah dia punya rujukan yang digunakan. Ataupun tema yang buat tu. Kita tu kenapa pilih tajuk tu. Ada justifikasi pemilihan tajuk. Adakah tajuk tu besar ke kecil ke. Komen lah. Laporkan apa yang nak dilaporkan. Doktor, saya ada soalan. Ya. Untuk laporan tu, kita untuk bahagian rujukan, kita guna format APA ke format apa doktor? Macam APA ke? Gaya UKM. Gaya UKM. UKM dia ada gaya dia lah. Okay, baik. Tak kira lah kertas kerja ke apa, subjek lain. UKM dia ada gaya. Ikut gaya UKM. Boleh search dalam internet gaya UKM. Macam gaya UKM. Okey, ada lagi? Ada lagi? Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Tak ada doktor. Tak ada soalan dah. Okey. So itu kita jumpa lagi minggu depan untuk mengambilkan topik solat kita terkait dengan jenis-jenis solat lah. Okay, setakat turut. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Syukran jazilan doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih.